Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar semua anak-anak Tiga Cemerlang? Saya harapkan kamu semua dalam keadaan sihat walafiat serta dalam lindungan Allah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, saya harapkan kamu semua sihat. Semua sihat ni? Kalau semua sihat, angkat tangan, buat bagus, buat tanda bagus. Okay, cuba buat 1, 2, 3. Siapa sihat, buat tanda bagus. Alhamdulillah. Saya tengok ramai yang bagus-bagus, ramai yang sihat hari ini. Alhamdulillah. Baik, pada hari ini kita akan sambung tentang pembelajaran imbuhan kita dalam bidang jawi. Hari itu kita telah belajar tentang imbuhan apa? Siapa nak jawab? Imbuhan betul. Lagi betul. Satu lagi, imbuhan apa? Dan tak ingat dah? Alamak, tengok balik Tengok balik video yang Ustaz dah send sebelum ni, video berkaitan tentang imbuhan awalan. Baik, kita akan sambung lagi tentang imbuhan awalan di, ke dan se. Di, ke dan se. Ini adalah imbuhan awalan yang lain yang perlu kita pelajari bagi menguasai jawi. Penting untuk kita semua pelajari agar kita ni tidak ketinggalan untuk kita menguasai bidang jawi ni. Rugilah kalau tak dapat kita fokuskan sepenuhnya. Baik, kita pergi kepada slide yang seterusnya. Baik, objektif pembelajaran pada hari ini adalah murid akan dapat membaca teks mudah dan ringkas yang mengandungi perkataan berimbuhan awalan di, se, ke dengan betul. Baca kataan mudah ni, kataan yang ada imbuhan awalan di, se dan ke sahaja hari ini. Baik, apa tu di, se dan ke ni? Jom kita tengok teks yang ni dulu. Baik, kamu semua boleh buka buku teks pada muka surat 48. Muka surat 48. Diri tegak-tegak semua. Sebelum kita mula baca teks ni, diri tegak-tegak, pandang pada skrin, tengok betul-betul. Jangan ada menyerap, jangan ada yang tidur, jangan ada yang ambil sambil lewa. Penting untuk kamu belajar ni, benda senang sahaja. Sebab kamu dah tahu, cuma nak tahu apa benda ni, semuanya kamu kena belajar juga. Baik, baca dan fikir. Ikut Ustaz, baca dan fikir. 2 petang. Perjalanan dari rumah di Kuala Lumpur ke sini mengambil masa 3 jam. Ketibaan kami disambut oleh Azam. Okay, yang biru ni kamu dapat perasan lah. Jadi satu perkataan yang mengandungi imbuhan. Lepas habis baca nanti kita sebutkan satu-satu. 2:30 petang kami dibawa ke hotel yang telah ditempah oleh ayah di tengah bandar Kuala Terengganu. Sesampai di sini, Ustaz, saya mandi dan berehat seketika sebelum meneruskan lawatan pada hari pertama. Boleh?
4:30 petang. Kami pergi ke pantai. Ikut. Kami pergi ke pantai Teluk Ketapang. Teluk Ketapang. Di sini kami makan ikan. Di sini ikut. Kami makan ikan celup tepung. Celup tepung yang juga dikenali dengan ICT. Dengan ICT, ikan celup tepung. Keenakan dan ikut Ustaz, keenakan dan kesegaran hasil lautannya akan diingati sampai bila-bila. Ini adalah teks yang akan kita belajar tentang hari ini. Okey, baik, kalau kamu perasan perkataan ke sini. Perkataan ke sini ni, ni. Masa highlight sikit, nak bagi kamu tengok sikit Okey, perkataan ni warna merah ni. Ke sini. Ke sini. Ada imbuhan ke tak? Apa? Adalah huruf K kat depan tu kan. Dan kata dasar dia adalah sini. Kata dasar dia adalah sini. Perkataan di hadapan ni adalah imbuhan ke. Jadi kata terbitan dia adalah ke sini. Bagus. Okey, kita lihat pada perkataan kita lihat pula kepada perkataan disambut. Perkataan disambut. Ada imbuhan apa-apa tak kat sini? Yang kita nak jadi ke dengan se. Ada tak imbuhan kat sini? Ada. Imbuhan apa? Di. Pandai siapa jawab di tadi. Ada imbuhan di. Di ni apa? Disambut. Disambut. Di itu adalah imbuhan di. Imbuhan awalan di. Sambut adalah kata dasar. Sambut ni kata dasar. Kemudian digabungkan, maka jadilah kata terbitan dia disambut. Okey, saya ambil contoh satu je, ke dengan ke satu, di satu. Kemudian saya ambil huruf untuk se pula. Imbuhan awalan se. Sebelum. Sebelum. Ada imbuhan se tak? Ada. Jadi kata dasar dia apa? Belum. Kata dasar dia belum. Jadi perkataan terbitan dia, kalimah atau perkataan terbitan ni adalah menjadi se bila campur dengan belum jadi sebelum. Pandai. Sebelum. Okey, baik. Oleh itu kamu kena ingat ada 3 imbuhan awalan yang kita belajar hari ini, ke, di dan se. Boleh faham setakat ni? Okey, nak lebih lanjut, kita pergi kepada slide. Baik, cara untuk mengeja imbuhan awalan se, ke dan di ini bergantung kepada huruf permulaan kata dasarnya. Bergantung pada huruf
pada kata dasar dia. Depan tu ada huruf apa? Jika kata dasarnya bermula dengan huruf alif, maka sesudah imbuhan se, ke dan di, hendaklah ditambah huruf hamzah di atas huruf alif. Nak tahu macam mana? Kita lihat contoh seterusnya. Baik, kita lihat kepada 3 komponen utama untuk kita baca tentang imbuhan awalan ni. Yang pertama adalah imbuhan tu sendiri. Kedua adalah perlu ada kata dasar. Yang ketiga adalah kata terbitan. Bila bergabung imbuhan dengan kata dasar, maka akan ada kata terbitan. Contoh, kita mulakan dengan imbuhan se dulu. Se. Sini adalah se. Apa jadi bila dia bergabung dengan perkataan ekor? Perkataan ekor. Baik, maka akan terhasillah kata terbitannya adalah seekor. Kamu dapat lihat di sini, apabila perkata dasar tu bermula ada huruf alif di depan dia, maka automatik bila bergabung dengan imbuhan awalan se, ke dan di, maka perlu diletakkan huruf hamzah. Yang kecil nampak ni, yang kecil ni huruf hamzah di atas huruf alif. Faham? Kita tengok contoh lain pula. Apa yang jadi apabila imbuhan se bergabung ataupun bersambung dengan utas? Apa? Utas. Apa kata terbitan ni? Jadi seutas. Pandai. Seutas. Dapat lihat di sini di atas huruf alif ada huruf hamzah. Sebab apa? Kata dasar ni bermula dengan huruf alif. Seterusnya, apabila se juga bergabung atau bersambung dengan ela. Ela ukuran 1 ela 2 ela tu ela, maka kata terbitan dia adalah seela. Bila betul ada mula kata dasar bermula dengan huruf alif, maka perlu letakkan hamzah di atas huruf alif. Baik, seterusnya macam biasa, maka perlu ada imbuhan kata dasar dan akan terjadinya kata terbitan. Baik, kita pergi kepada imbuhan ke. Apabila imbuhan ke bertemu ataupun bergabung dengan perkataan kata dasar arah, bermula dengan huruf alif kan, arah jadi ke arah. Pandai. Dia jadi ke arah, memanglah kaf dengan alif belum sambung, betul tak? Tapi bila bertemu huruf imbuhan awalan se, ke dan di tadi bertemu dengan kata dasar yang ada huruf alif, maka automatik akan ada huruf hamzah di atas huruf alif. Begitu juga dengan perkataan yang lain. Contoh, udara. Udara bila gabung ke jadi ke udara, maka akan diletakkan hamzah di atas huruf alif. Begitulah juga perkataan ipuh. Jadi ke ipuh. Pandai. Jadi akan letakkan perkataan huruf hamzah tu di atas huruf alif. Baik, kita pergi imbuhan di pula. Okey, akan ada 3 komponen penting ni. Kemudian kita letakkan imbuhan di atas. Di kata dasar dia atas. Jadi kata terbitannya adalah di atas, maka perlu diletakkan hamzah di atas huruf alif. Begitu juga dengan perkataan di bergabung dengan ikat, jadi diikat. Pandai. Perlu letak hamzah di atas huruf alif. Ingat, ikat ni adalah kata dasar, di ni adalah imbuhan. Baik, itu juga dengan perkataan ulang. Ni ulang. Jadi kata terbitan ni adalah diulang.
Kata terbitan ni adalah diulang. Okey, baik. Seterusnya yang tetap ada. Yang ni kita lihat contoh yang tak ada huruf alif. Kata dasar dia tak ada huruf alif. Contoh, kita ambil imbuhan se. Jadi kita ambil dengan perkataan padan. Padan. Jadi sepadan. Bagus. Jadi sepadan. Perlu ada hantaran huruf hamzah dah? Tak perlu. Sebab apa? Perkataan kata dasar ni tidak ada huruf alif di hadapan ni, maka letak je macam sambung je macam biasa. Kemudian kita pergi pada huruf imbuhan ke pula. Apa perkataan dia? Ke dalam. Yang ni ke, yang ni kata dasar dia dalam. Bila digabungkan maka tahsillah kata terbitan ni adalah ke dalam. Ada perlu letak huruf alif tak? Tak. Sebab apa? Tiada huruf alif di hadapan kata dasar. Kemudian huruf D, imbuhan D bergabung dengan perkataan makan. Ni semua orang suka ni, makan. Bila digabungkan, apa yang jadi? Ia adalah perkataan dimakan. Ada huruf alif? Tak ada. Jadi tulis macam biasa. Boleh faham setakat ni? Okey, baik. Sekadar itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan kamu dapat info yang baik agar kamu tidak ketinggalan lah. Yang ini mudah saja. Baik, Ustaz akan berikan link untuk kerja sekolah. Nanti kamu cuba buat je. Senang je, tak susah. Baik, ila liqa, ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.